wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi tanda rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana masih lagi kita semua diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita dapat hadir dan berkumpul di rumah Allah taala. Mudah-mudahan dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam teman kita pada malam ini, mudah-mudahan kita semua akan sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usaha kita untuk sama-sama mempertingkatkan keimanan serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pada malam ini saya nak ajak tuan-tuan untuk kita melihat kembali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Muhammad. Surah Muhammad ayat yang ke-33, juzuk yang ke-26, muka surat 510, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum." Sadaqallahul azim. Ayat ini tuan-tuan atas tajuk perbincangan kita pada malam ini, iaitu menjauhi perbuatan-perbuatan yang terlarang. Menjauhi perbuatan-perbuatan yang terlarang yang boleh merosakkan amalan. Jadi malam ini kita nak tengok apakah yang dikatakan perbuatan-perbuatan yang terlarang itu. Sebab apa tuan-tuan? Dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang terlarang itu, amalan baik yang pernah kita lakukan hilang begitu saja. Dia macam scammer tuan-tuan. Dunia ni kalau kita tak hati-hati dengan scammer ni, licin duit kita. Kat akhirat ni kalau kita tak berhati-hati dengan scammer, iaitu perbuatan terlarang ini, esok kita nak tengok buku kita, amalan kita habis, kosong. Sebab apa kosong? Sebab perbuatan yang terlarang ini kita langgar, kita buat tak tahu, kita tak ambil peduli, tak kisah. Jadi tuan-tuan, malam ni kita kena ambil peduli, ambil cakna, ambil tahu apakah perbuatan terlarang itu. Kalau boleh kita tinggallah. Takutlah tuan-tuan kalau boleh kita tinggal terus, tak usah nak buat. Ayat ini tuan-tuan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulakan seruan kepada kita. Siapa kita ni? Orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulia tak mulia ni kita tuan-tuan, kita ini tergolong daripada golongan yang namanya orang-orang yang beriman. Terdiri daripada laki-laki dan perempuan. Mereka-mereka yang memiliki sifat beriman, mereka-mereka yang memiliki sifat keimanannya kepada Allah, dapat melaksanakan perintah Allah dalam kehidupan dia, dan berusaha untuk nak meninggalkan larangan Allah. Walaupun saya ulang, walaupun hanya memiliki sekelumit imannya dalam diri dia, tetap dia tergolong daripada golongan orang-orang yang beriman. Seperti mana yang tuan-tuan maklum, Allah Ta'ala suruh kepada kita orang beriman ini dalam Al-Quran banyak kali bang. Banyak kali Allah Ta'ala ulang. Hampir 90 kali seruan Allah Ta'ala kepada kita. Hampir 90 kali. Apa maknanya tuan-tuan? Maknanya Allah Ta'ala sayang kita, sebab diulang acap-acap kali. Kalau diulang sekali macam kita lah tuan-tuan, kalau ulang sekali je kepada anak ke isteri, maknanya kita nak ulang 2-3 kali dah, kau faham-faham sendiri lah. Ayah cakap sekali je, marah tu. Ayah cakap sekali je dah kena faham. Langgar je kau kena hukum. Allah Ta'ala tak tuan-tuan.
ulang banyak kali sebab dia sayang kita. Sebab kita ni alpa, lupa, lalai juga dalam hidup ni. Jadi Allah Ta'ala kerap ingatkan kita supaya kita sentiasa mengambil peringatan. Jadi dengan keluarga kita begitulah tuan-tuan, dengan anak, dengan isteri, cap kali kena ingat. Jangan cakap sekali kita dah give up. Keep it up ya, jangan give up. Keep it up. Anak tuan-tuan kalau sekali cakap tak jalan. Latih tu semayang, solat. Ingatkan semayang, solat. Kadang kita pun diingatkan oleh isteri kan, bang bangun bang, sekali tak bangun. Bang bangun bang. Bang bangun bang. Yelah, tambah besok bulan Ramadan lagi lah lihat nak bangun tu. Jadi diacap, ingatkan. Sebab isteri kita sayang pada kita, tu yang diulang-ulang. Kalau tidak, biarlah. Awak dah tua, ingatlah. Awak bukan budak-budak. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala ingatkan kita dalam surah ini. Apa ingatan Allah Ta'ala kepada kita? Ati Allah wa ati Rasul. Allah Ta'ala perintahkan kepada kita orang beriman. Apa perintah Allah? Ati Allah wa ati Rasul. Taatilah kamu kepada Allah dan taatilah kamu kepada Rasul. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kepada kita dalam bentuk arahan tuan-tuan ni. Arahan supaya kita mentaati kepada Allah dan mentaati kepada Rasul secara menyeluruh tanpa berjudis. Apa makna ketaatan tuan-tuan? Ketaatan ni tuan-tuan, lawan kepada kalimah ketaatan itu kemaksiatan. Lawan kalimah ketaatan itu ialah kemaksiatan. Orang yang melakukan ketaatan, insya-Allah dia tak buat maksiat. Dia tak ingkar lah. Orang yang ingkar, biasanya kita akan melihat mereka ini tak taat kepada Allah. Apa makna ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita tuan-tuan? Apa makna ketaatan ini? Dalam satu kamus Arab disebut, yang dikatakan ketaatan itu ialah ibadatu lillahi wal inqiyadu li awamirihi. Nah, beribadah kerana Allah. Beribadat kita hari ini kerana Allah. Apa saja yang kita buat hari ini tuan-tuan, apa saja, sejak kita bangun pagi sampailah kita tidur belakang, pastikan semua pekerjaan kita itu lillahi ta'ala. Kahwin lillahi ta'ala, kerja lillahi ta'ala, makan lillahi ta'ala, barulah datang kenyang. Semua perbuatan kita lillahi ta'ala, barulah ianya menjadi ibadat. Nampak? Jadi ibadat, pahala. Saya makan kerana Allah, berpahala. Kalau saya makan kerana kenyang, dapat kenyang. Kahwin kerana Allah alam, kerana Allah, dapat pahala. Nah, pastikan perjalanan kehidupan kita, apa yang kita nak buat lillahi ta'ala, dah selamat kita. Dia akan jadi ibadah. Kata seorang ahli tafsir tuan-tuan, mengatakan bahawasanya disebabkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul adalah merupakan jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hidup di dunia dan hidup di akhirat. Nah, Ibn Kathir mengatakan dalam tafsir dia, disebabkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul lah merupakan jalan kebahagiaan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Inilah kebahagiaan yang sebenarnya tuan-tuan, yang kita duk cari, yang kita duk dambakan. Aku nak bahagia kat mana kebahagiaan sebenarnya? Kat mana tuan-tuan? Adakah kebahagiaan itu hanya pergi naik Genting Highland, melihat saujana, melihat hutan yang menghijau? Adakah itu kebahagiaan? Mungkin. Ataupun pergi laut, tengok laut kan, ada orang tenang tengok laut kan. Ya. Ada orang pergi tengok laut je, tenang. Dan berbagai lagi istilah ketenangan ini manusia cari. Mungkinlah itu faktor, di antara faktor. Tapi yang hakikat kebahagiaannya ialah ketaatan ini.
Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan belum semayang lagi, dah pukul 7.45 ni, apa perasaan tuan-tuan? Tuan-tuan tak semayang lagi ni, atas jalan raya ni, nak balik kerja, tuan-tuan tak semayang ni, apa perasaan? Ke relax ke, buat donor ke, ataupun rasa macam berdetuk detak? Confirm dia akan berdetuk detak, rasa macam tak selesa tau. Betul tak? Rasa macam tak selesa, apa benda, aku masih nak semayang, kat mana? Kat mana? Lepas semayang bang, Allah, lega tak? Lega. Dan itulah maknanya kebahagiaan. Dan itulah maknanya kebahagiaan, sebab kita mentaati Allah, perintah tu kita buat. Macam anak dengan mak lah tuan-tuan, anak dengan ibu bapa kan. Kan? Kalau dia dapat ikut perintah mak ayah dia, dia akan rasa lega lah, sebab tertunai tanggungjawab itu. Kalau rasa tak tunai ni macam terbuku lah tuan-tuan, betul lah. Kalau mak kita panggil kita, mainlah ke rumah lama tak jumpa, tak, kita rasa macam ish, macam ada hutang. Dan kita ziarah mak kita, rasa ish, Allah, lega tu. Bahagia tak tu? Bahagia sebenarnya. Dalam semua aspek kehidupan kita, melaksanakan ibadah ini, insya-Allah hati kita tenang bang, insya-Allah. Setenang-tenang hari. Kalau tuan-tuan yang berpuasa pada hari Khamis hari ni, Allahu Akbar, sahur bangun sahur, orang makan dia puasa hari Khamis ni, orang makan dia puasa, bayangkan tahan tak tahan dia 12 jam. Saat dia buka tadi, lepas buka, Allahu Akbar, dia punya sengih tu apa taknya, cendol lah sini, ABC sini, kelapa darah sini lah, 5 jenis air pegang bang. Amat dia tak gembira. Itu nikmat mungkin luaran, tapi nikmat dalaman, dapat melaksanakan tuntutan agama ini. Itu yang sangat penting. Itu yang kalau kita lihat kawan-kawan tak bahagia tuan-tuan, melakukan apa ni, buatlah ibadah, insya-Allah dia akan bahagia. Kalau hati kurang senang, kau kata kan, kata Nabi kan, baca Quran, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Begitulah tuan-tuan. Dan kebahagiaan di akhirat yang disebut oleh Allah Taala dalam surah Al-Fatih ayat ke-17, wa may yuti'illah wa rasul yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ini tuan-tuan, yang kata Ibnu Katsir, kebahagiaan di akhirat kelak, Allah Taala akan masukkan mereka yang taat kepada Allah dan Rasul dalam syurga Allah Ta'ala yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai. Allahu Akbar. Ini kebahagiaan di akhirat kelak, yang mana Allah Ta'ala kurniakan syurga. Kata ulama tuan-tuan, ada lagi satu kebahagiaan yang very climax lah, very climax, yang sangat-sangat bahagia lah di akhirat kelak dalam syurga. Selain nikmat syurga yang kita dapat, kata ulama tuan-tuan, kebahagiaan yang sangat klimak. Apa tuan-tuan? Itu bertemu dengan Allah. Allahu Akbar. Bang, bertemu dengan Allah bang. Bagaimana Ustaz? Tak ada bagai. Macam mana Ustaz? Tak ada macam. Jangan kata ada macam. Ada macam itu bukan dia lah. Syarat dia dua je. Syarat dua je. Yang utama, meninggal dunia dulu. Kalau sebelum meninggal dia kata dia bertemu dengan Allah, itu kena fikir dua kali tu. Syarat dia kena meninggal dulu. Dah meninggal, masuk syurga dulu yang kedua. Pastikan masuk syurga lah, InsyaAllah tuan-tuan. Majoriti ulama mengatakan hal yang demikian. Itu paling bahagialah. Tak ada kebahagiaan selain daripada itu, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Sebaliknya bagi mereka yang engkar, yang derhaka, yang tak ambil peduli tentang ketaatan ini. Ada orang tuan-tuan tak ambil peduli langsung, buat tak tahu lah. Bila kita tanya jomlah solat, dia kata entah, pergi dululah, you pergi dululah, kubur asing-asing katanya. Kadang yang cakap tu kawan-kawan tak, saudara mara. Bila kita ajak kebaikan,
kadang dikata belum dapat seru lagi. Belum dapat seru ni mereka yang tak ambil peduli, buat tak tahu dalam hidup dia mengenai dengan ketaatan ini. Tak apalah, nak kata macam mana kan, doakan kepada mereka. Allah Ta'ala ingatkan mereka ini sebenarnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingatkan mereka ini, seperti mana yang disebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-14. Allah Ta'ala mengatakan, wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang melakukan keingkaran, ingkar ataupun derhaka kepada Allah, barang siapa yang derhaka kepada Allah, barang siapa yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, wa ta'adda hududahu, dan juga dia melampaui batas atas perintah Allah. Dua perkara dia buat bang. Dah lah tak salat, dalam masa yang sama kata ulama, ta'adda hududahu ini, yang pertama mereka melakukan dosa besar, satu. Yang kedua mereka melakukan syirik. Dah lah tak salat, dia buat dosa besar lagi. Ada jenis orang macam ni dalam hidup kita. Dia semayang, dia salat, tapi dia tak puasa. Jadi ni kan, kadang dia puasa tapi tak solat, seolah-olah disuku-sukukan ibadah ini lain-lain. Yang ni disebut dia melakukan dosa besar, adalah lebih parah lagi. Adalah lebih parah lagi. Lalu kata Allah Ta'ala, yudkhilhu naron, dia akan masuk neraka. Bukan setakat masuk neraka, khalidan fiha, dia akan kekal duduk dalam tu. Kekal bang, maknanya kekal selama-lamanya. Ditambah lagi walahu azabu muhin, dan baginya azab yang sangat menghinakan. Allahu akbar. Ini bagi mereka-mereka yang tak ambil peduli, tak ambil cakna, tak ambil tahu tentang ketaatan ini. Allah Ta'ala ingatkan mereka ini. Jadi tuan-tuan, kita kena ambil peduli tentang ketaatan ini. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wala tubtilu a'malakum, dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wala tubtilu a'malakum, dan jangan kamu merosakkan amalan-amalan kamu, dan jangan kamu membatalkan amalan-amalan kamu, iaitu amalan-amalan baik yang pernah kamu lakukan. Nah, inilah tuan-tuan yang kita nak tahu malam ini. Apakah perbuatan yang terlarang itu? Apakah perbuatan yang terlarang itu yang boleh menyebabkan amalan baik kita yang kita buat dia akan hilang. Jadi tuan-tuan, para ulama bersisih pendapat mengenai dengan makna ayat ini. Dan jangan kamu merosakkan amalan baik. Jangan kamu merosakkan amalan baik. Jadi para ulama bersisih pendapat mengenai dengan ayat ini. Apakah perbuatan yang boleh merosakkan amalan itu? Yang pertama menurut Imam Fakhr Razi di dalam tafsirnya, Fakhr Razi menceritakan ataupun memberitahu kepada kita amalan yang boleh hilang ini apa tuan-tuan, iaitu mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Syirik lah. Mempersekutukan Allah ini dengan melakukan syirik dalam hidup dia. Amalan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sekali buat syirik habis bang. Sekali. Syirik apa tuan-tuan? Iaitu mempersekutukan Allah Ta'ala. Mempercayai, contoh, mempercayai kuasa Allah, tapi dalam masa sama dia mempercayai juga kuasa lain. Yang mana dia percaya kuasa pun tak tahu. Kuasa Allah Ta'ala pun dia percaya. Dia tu kuasa yang satu lagi pun dia percaya juga, yang boleh memberi berkas dalam kehidupan seseorang. Ini bahayanya kepercayaan seperti ini tuan-tuan.
Kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbitanna amalu, kalau kamu syirik nescaya amalan kamu itu akan hilang. Satu. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan, lau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau kamu melakukan syirik, nescaya akan gugurlah segala amalan-amalan yang pernah kamu lakukan. Ini very confirm melakukan syirik ini. Syirik ini tuan-tuan pernah disebut oleh Nabi SAW. Satu ketika Abu Musa Sy'ari menceritakan, satu ketika Nabi SAW panggil sahabat, lalu Nabi menceritakan kepada sahabat, kata Nabi, wahai manusia, hendaklah kamu takut kepada syirik. Hendaklah kamu takut kepada syirik, kerana syirik itu merupakan satu perkara yang sangat sulit. Sangat sulit. Syirik itu sulit, dan lebih sulit daripada melatanya semut. Tuan-tuan, kalau melihat perjalanan semut ini memang very complicated, betul kan? Kat mana kita adanya semut kat situ. Tak. Tuan-tuan, kalau berada di tingkat 20, kat dapur tu ada semut tak agak-agak? Tingkat 20 ada semut tak agak-agak? Ada tak bang? Kita dulu tingkat 20, kat dapur kita tu ada semut tak? Datang kat mana? Naik lift ke? Naik tangga ke? Naik lift kot? Fuh, dahsyat. Nak cari makan sampai ke rumah kita naik lift. Ini sulitnya semut ini dalam perjalanan dia. Sangat sulit. Sangat sulit. Anak saya duduk kat Kelang asrama, kena gigit semut, bengkak satu badan sampai berbekas lah. Cikgu dengan guru kata semut cali. Pergi jumpa doktor, doktor pun tak percaya. Dia bukan semut cali, dia gigit biasa. Pergi doktor lain kata, dia tengok, dia tahulah ini mesti semut cali. Bang, semut cali ni bang, dia biasa dekat bendang katanya. Tapi macam mana ada kat bandar kita pun tak tahulah. Ni zaman semut bendang ni duduk kat bandar pula, habis digigitnya. Nak cerita kepada kita betapalah kehidupan semut ni cukup complicated. Jadi sahabat tanya, bagaimana nak elak perkara ini Rasulullah? Bagaimana nak mengelakkan terkena syirik, dan dia lebih sulit daripada semut yang melata ini Rasulullah. Lalu Nabi SAW jawab, hendaklah kamu baca doa ini satu hari 3 kali. Maknanya tuan-tuan, Nabi sebut baca satu hari 3 kali ni penting sangat lah bang. Kita doa kita nak dimustajabkan pun kita ulang 3 kali, betul kan? Maknanya memang kita berharap sangat doa kita ini diterima oleh Allah. Ihzimhum wansurna alaihim. Kita doa 3 kali, musnahkan ya Allah mereka ini, Yahudi ini, musnahkan ya Allah, musnahkan ya Allah. 3 kali ulang. Tu kan Nabi kalau doa kita nak mustajab, ulang 3 kali. Kalau doa biasa teringat waqina azabannar, waqina ulang-ulang. Tu imam ulang 3 kali. Yang pentinglah minta jauhkan ya Allah daripada neraka ya Allah, minta jauhkan daripada neraka ya Allah, minta jauhkan daripada neraka ya Allah. 3 kali itulah. Doa Nabi elak syirik ni tuan-tuan. Nabi sebut, Allahumma inna na'udzubika min an tusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Baca doa ini tuan-tuan. Amal doa ini tuan-tuan, satu hari 3 kali, pagi, tengah hari, petang. Ingatkan isteri, ingatkan anak-anak. Jangan kita terlepas baca doa ini, sebab dia very sulit daripada syirik. Bang, amalan akan hilang bang. Ingat tu, amalan akan elak. Habis. Takutlah bang, amalan akan habis ni bang. Oi, penat kerja amalan ni bang. Penat kita beribadah ni kalau setiap hari. Tiba-tiba takkan nak hilang saja gitu. Penat cari duit, takkan nak bagi skema saja-saja ya.
Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, doa ini tuan-tuan boleh tanya dekat Mr. Google. InsyaAllah Mr. Google tidak menghampakan kita. Tuan type je doa elak syirik, tom keluar. Kata Nabi SAW, ya Allah, sesungguhnya kami mohon perlindungan daripadamu ya Allah, daripada melakukan syirik dengan sesuatu yang kami tahu, dan kami mohon kepadamu ya Allah daripada apa jua perkara syirik ini yang kami tidak tahu. Ada dua lah kan. Kita mohon perlindungan kepada Allah daripada melakukan syirik ini dengan apa yang kita tahu kita buat. Ada yang kita tak tahu kita buat, nampak? Ada ke? Ya. Ada. Perkara syirik yang kita tak tahu, kadang kita tahu kita buat, tapi kadang kita tak tahu tu syirik, tapi benda tu syirik kita buat. Bang, kalau kita ke belakang sikit lah, kita tengok amalan kita orang Melayu ni, banyak benda yang khurafat sampai hari ni lah. Sampai hari ni. Yang agak ketara awal-awal 70-an, 80-an. Kepercayaan khurafat ni cukup kuat dalam masyarakat kita orang Melayu. Kepercayaan pada hantu misalnya, kuat. Orang Melayu ni paling banyak hantu. Orang Melayu ni kepercayaan dia paling banyak hantu. Toyol Melayu. Toyol yang katanya kau bayar duit tu, toyol lah. Dia percaya tu. Hantu raya. Hantu raya. Dia pergi keluar, dia bela hantu raya duduk jaga rumah dia. Member dia tu, ni macam Mat je. Biasa jumpa Mat, aku nampak kau semalam lah, kata kau pergi Kuala Lumpur, kau melongok situ buat apa? Dia jaga keluarga, jaga anak-anak, jaga kebun. Macam-macam lah dia jaga. Hantu raya, nama apa hantu raya? Ni Melayu jenamakan jenis hantu ini. Orang minyak, toyol, Pontianak. Saya kan Pontianak kan. Langsui. Apa lagi hantu, apa lagi? Hantu bonceng. Baru tahu banyak ada hantu bonceng punya. Hantu susu. Ni orang Melayu jenamakan hantu yang tuan. Ada lagi hantu? Pocong. Yang ni lagi lah bang. Yang pocong tu, yang dia percaya pocong tu ni, kita orang Islam apabila meninggal memang kita kapankan macam tu bang. Itu yang Islam ajar cara kapan tu. Memang kena ikat, takut terburai. Ikat tengah, ikat tepi tu. Betul? Masa dalam jasad, masa dalam lahat dia, kita buka lah, cium kat tanah kan, sunnah dia kan, buka sikit. Tapi orang belum percaya hantu tu. Ting. Anak kita pun takut lah. Dia wayangkan muka jadi macam kan. Budak-budak tengok kan, alamak, nak cium jenazah nenek dia pun takut, pocong lagi ingat. Dahsyat orang Melayu ni lah. Ada lagi hantu. Nak tanya tuan-tuan percaya tak hantu ni? Soalan cuba mas ni. Tuan-tuan percaya tak hantu? Tuan-tuan percaya tak hantu Dracula ni? Hantu Dracula yang gigit kat sini lah, yang taring dua ni. Orang Melayu tak pernah percaya Dracula kan. Sebab tu hantu bangsa lain. Dia bangsa lain. Saya pernah duduk satu kampung ni, kepercayaan macam ni lah tuan-tuan. Dia kata pokok ketapang ada Pontianak. Pokok ketapang besar, pokok ketapang. Malam Jumaat ada Pontianak main buayan. Jadi kita budak-budak ni percayalah bang, budak-budak. Dah uncle bawa cerita, uncle pun satu hal juga. Uncle bawa cerita, kau hati-hati malam Jumaat tu hantu ada Pontianak. Kita budak-budak mana lah tahu. Tengok pokok tu memang serun dah bang. Pokok ketapang. Busut ada apa? Busut ada tu. Busut. Yang paling sedih tuan-tuan saat masuk hutan. Uncle pesan, "Yop, masuk hutan, datuk nenek tumpang lalu, cucu nak lalu."
minta izin kepada tok nenek dalam hutan tu. Siapa tok nenek dalam hutan tu? Yang jaga hutan tu? Jembalang tanah. Jembalang tanah. Oh, minta doa. Sedangkan Allah Ta'ala sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, selesai dah. Aku berlindung kepada Allah syaitan yang direjam dah. InsyaAllah selamat kita bang. Di mana saja kita berada, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, InsyaAllah kita akan selamat. Baca isti'azah sebelum melakukan perbuatan tak? Tapi nak kata macam mana? Mendebal kepercayaan kita tentang itu sampai hari ini lah orang takut hantu. Tahu buat, tahu percaya. Itu belum tangkal lagi dekat tangan ni anak-anak. Ya? Anak menangis tu, aduh, ini mesti kena hantu je. Dia ambil je tangkal letak kat sini supaya budak tu senyap. Senyap pula budak tu. Kena letak kat perut. Kita percaya je setan ni akan ganggu kita, lepas tu dia akan hilang. Kita pun kata, oh ya betul. Jadi tuan-tuan, kita nak buang kepercayaan hantu ini. Yang ada apa tuan-tuan? Syaitan kan. Itu je. Dan syaitan ini dia boleh menyerupai tuan-tuan, betul eh? Dia boleh menyerupai macam-macam tau. Dia boleh menyerupai manusia pun boleh. Itu orang kata engkau ni perangai macam syaitan lah kau ni. Dia kata kat kawan, kalau kawan dia nakal sangat, engkau ni perangai kau ni macam syaitan. Syaitan dah masuk dalam tubuh dia bang. Syaitan ni kalau masuk dalam tubuh ni memang muka je orang, tapi hati dia setan orang panggil. Perangai dia tu, setan dah menyerapi tubuh badan dia. Betul. Kita tak panggil orang lagi lah. Perangai macam hantu je. Oh malam tidur, malam kau keluar. Jadi tuan-tuan, dan banyak lagi. Itu belum lagi mandi safar di Melaka tuan-tuan. Tuan-tuan pernah lalui tak? Pernah dengar kan? Kepercayaan orang kita bang, bulan Safar ni bulan yang orang panggil bulan yang tak elok. Bulan Safar bulan Safar ni bulan yang tak elok. Kalau siapa buat dalam bulan Safar ni semua celaka. Celaka, kata orang Melaka lah tuan-tuan. Kahwin jangan bulan Safar, nanti masalah. Bukan bermusafir bulan Safar, jangan. Ini semua tuan-tuan satu kepercayaan yang saya kira ialah, bukan saya kira lah, memang kita percayai dia bukan sebenarnya dalam ajaran Islam. Karut marut. Jadi tuan-tuan, itu syirik. Yang tak tahu, oh banyak. Yang tak tahu, tadi yang tahu buat, yang ni tak tahu buat, oh banyak juga. Kadang dengan perkataan, perasan tak tuan-tuan, perkataan ni kadang-kadang apa yang kita kata? Kalau aku tak ada, mati kau lah, mujur ada aku ni, amboi macam Tuhan tu. Kalau aku tak ada, kelaparan kau ni, apa kedana kau ni, nasib baik aku bantu kau tau. Amboi nasib baik aku bantu kau. Kau Tuhan ke apa ni? Bahasa macam lebih kepada dia Tuhan. Macam ayat pin lah. Dia ada kunci syurga dan neraka bang. Kau nak masuk neraka? Baik, aku masukkan. Kau nak syurga boleh? Baik. Amboi, awak ni dah macam Tuhan dah. Memang nasib baik aku tak pergi sana. Kalau aku pergi, aku kena. Itu pun satu masalah juga perkataan tu. Nasib baik aku tak ke sana. Kalau aku ke sana, kena aku. Kalau ini semua perkataan-perkataan yang jadi kalau-kalau tuan-tuan. Kita dah biasa guna. Kita pun tak ada niat nak melakukan syirik kepada Allah. Memang kita jauhkan, kita pun tak buat. Tapi perkataan-perkataan itu tuan-tuan, kadang-kadang dia memberi kesan lah. Itulah. Tengok, kalau tak ada, betul lah, kalau tak ada uncle tu, aku miskin tu. Nasib baik dia ada, dia banyak bantu aku. Kalau tak ada dia, aku habis lah. Macam awak cakap tak ada Tuhan lah. Macam awak cakap tak ada Tuhan tu. Kepercayaan dia pula kepada kita pula contohnya. Maka ubat, maka ubat yang menyembuhkan ke? Allah Ta'ala menyembuhkan. Krik-krik tu pening je Panadol. Niat kena betul lah. Kita pun tak ada niat selain daripada itu tuan-tuan. Memang itulah Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Tapi kita nak meletakkan kepercayaan yang benar ini. Siapa yang menyembuhkan ini? Itu kita nak betulkan persepsi kita yang mungkin silap
selama ini. Itu yang pertama ringkas tuan-tuan. Dan banyak lagi lah yang kita tak sebut. Yang kedua, kata ulama, bukan kata ulama, kata tabi'in, seperti mana yang disebut oleh Hasan Basri. Tabi'in ni mereka yang bersama dengan sahabat, tidak melihat Rasulullah. Itu namanya tabi'in. Sahabat ialah mereka yang melihat Rasulullah. Jadi tabi'in ini seperti mana yang disebut oleh Hasan Basri. Apa dia kata tuan-tuan? Dia kata perkara yang boleh membatalkan amalan baik kita ialah dengan melakukan dosa-dosa besar. Dengan melakukan dosa-dosa besar. Dan dosa-dosa besar ini tuan-tuan disebut, dosa-dosa besar ini disebut oleh Nabi SAW. Nabi sebut ada 7, dan tabi'in tambah ada 3, jadi 10 lah. Saya nak sebut bersekali dengan apa yang disebut oleh Nabi, ijtanibu sab'a mabiqat, hendaklah kamu menjauhi 7 dosa-dosa besar ini. Bang, ini bahana bang. Siapa yang buat dosa besar, amalan baik yang pernah dilakukan, amalan tak diterima oleh Allah. Amalan baik dia tak diterima. Sebab dalam masa yang sama dia buat dosa besar, dalam masa sama dia buat ibadat. Dia ibadat, dalam masa sama dia buat dosa besar. Mempermainkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, bahaya dosa besar ni. Yang pertama dosa besar, kata tabi'in ini, iaitu berzina. Ini Nabi tak sebut, tapi ditambah berzina. Malam minggu dia berzina, hari Senin dia, ya Allah, ampun ya Allah. Malam minggu cuti je dia buat lagi kerja ni. Besok, ya Allah, ampun ya Allah. Buat lagi. Jadi tuan-tuan, kata tabi'in ni bukan kata saya, kata tabi'in dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam ini, amalan baik yang dia buat akan hilang. Ditakuti tuan-tuan, ditakuti. Yang kedua, qazaf. Qazaf ini menuduh wanita yang baik melakukan zina. Jadi kena hati-hati dalam perkataan ni tuan-tuan. Benda yang kita tak nampak, jangan kita kata ini zina punya kerja ni lah awak ni. Awak ni si main WhatsApp awak berzina ke apa? Kadang mulut laki-laki ni boleh tahan juga. Tak ada insurans punya mulut ni. Walaupun nampak dia pun tak menyatakan hal demikian, tapi dia kata tu menyakit hati. Dengan kata-kata yang boleh menyakitkan hati itu sebenarnya terpalit dengan qazaf tadi. Qazaf dia sebesar tuan-tuan. Jangan main tuduh-tuduh kalau tak ada bukti. Ada bukti pun tak boleh tuduh. Kena pergi ke pihak yang lain. Dan yang ketiganya ialah yang ini Nabi sebut dalam hadis, qadh al-qadhfu mu'minati al-qadhfu muhsanatil mu'minat, kata Nabi. Yang ketiganya kata Nabi SAW, yang ketiganya kata tabi'in, minum todi, minum arak dan berjudi. Malam minggu dia berjudi, malam minggu dia minum arak. Nah, siang dia, ya Allah, dia minta ampun kepada Allah. Minggu depan dia buat lagi. Dia buat lagi dalam masa yang sama, dia semayang, dia solat, dia puasa dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, mereka yang melazimi dosa besar ini, dalam masa yang sama dia beribadat. Kata tabi'in, amalan baik yang dibuat tak diterima oleh Allah. Hati-hati tuan-tuan, insyaAllah kita tak melakukan perkara yang demikian. Berjudi berjudi walaupun RM1, main-main je besar-besar. Main-main RM1 je Ustaz, walaupun RM1. Teringat saya bekerja dulu, abang-abang pemandu ni nak tunggu bos, bawah tu dia main teruk. Sambil-sambil tunggu bos, bawah dia main teruk, boring tunggu bos, letak langsung RM1 ke RM2 berjudi. Dan yang keempatnya, memakan harta anak yatim. Ni bagi mereka yang jaga anak yatim ni, harta dia jangan diambil tuan-tuan perempuan. Kematian suami, ada anak laki-laki contohnya, ada anak perempuan, anak yatim, dia anak yatim lah kan?
Jadi harta dia jangan perempuan ambil. Itu hak dia, simpan elok-elok. Puan sebagai pemegang amanah. Jangan rasa macam nak kena beli kereta X90 kot. X90 nak kita besar sikit, nak beli Toyota Zenet kot, besar sikit, baru ni pakai crossnya. Amboi. Boleh guna duit awak lah kalau nak guna, tapi jangan guna duit harta kawan tu. Kecuali dalam pendidikan. Itu kata ulama, dalam pendidikan boleh kita ambil duit harta anak yatim ini untuk pendidikan. Juga disebut oleh Nabi SAW. Dan seterusnya membunuh, al-qatlul nafs, bunuh diri, di dalam perangkaan di negara kita, tuan-tuan, satu hari orang bunuh diri 5 orang. Banyak. Itu yang berakhir pada tahun 2010. Masa Covid makin banyak. 5 satu hari bang, orang bunuh diri. Saya saja bunuh diri. Yang keenamnya syirik, dah disebut tadi. Ini yang kata ulama, pandangan ini agak komprehensif sebab dia merangkumi semua. Syirik kita dah sebut tadi. Dan yang ketujuhnya ialah muamalah secara riba. Kita ada perbankan Islam kan, gunakan sistem ini. Insurannya gunakan sistem Islamik, syariah compliance misalnya, dalam jual beli. Jangan kita palit dengan ribawiyah ini. Dan yang ke-8, sihir. Allahu Akbar. Masyarakat kita ni, tuan-tuan, benda sihir ini cukup kuat. Sampai hari ni ada sihir apa yang menutup rezeki. Tuan-tuan pernah dengar tak? Orang buat sihir ni penutup rezeki. Awak berniaga, saya berniaga, tapi nampak awak ni sedap, saya kurang sedap. Tapi saya nak musnahkan perniagaan awak, saya gunakan yang namanya penutup rezeki ni, sihir. Itu tiba-tiba makanan dia tak elok lah, makanan dia ada ulat lah apa, dia menggunakan sihir ini. Jadi untuk menutup rezeki orang lain, dan akhirnya perniagaan dia senang dan mudah. Dan yang keduanya ada juga yang digunakan sihir ini untuk mengganggu dalam perkahwinan. Ada. Nak kahwin, dia tengok tiba-tiba isteri dia benci kat dia. Kadang-kadang suami benci kat isteri. Nak kahwin tu. Nah, ini tuan-tuan kadang berlaku hal yang demikianlah. Dia nak putuskan hubungan suami isteri tu, dia hantar hantu. Kita bagi laluan azan, insya-Allah kita sambung sikit lagi.
Baik, kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Jadi saya sebut tadi ada sihir ini dalam masyarakat Melayu cukup kuat sebenarnya sampai hari ini berlaku. Yang pertama saya sebut tadi penutup rezeki lah. Dia nak tutup rezeki orang. Dalam perniagaan kadang-kadang saingan kan. Jadi nak tutup persaingan itu, lalu dia gunakan namanya istilah penutup rezeki sebenarnya. Jadi nanti makanan dia tak elok lah, itu inilah, ditutup rezeki orang lain. Yang kedua disebut sebagai apa tadi? Disebut sebagai yang kedua tadi mengganggu dalam perkahwinan. Nanti adalah benci pada saat itu. Sebenarnya okey, tapi saat itu dia akan benci dan sebagainya. Dan yang ketiganya penunduk. Ini orang Melayu suka guna ni juga untuk tundukkan seseorang tadi. Kalau dikasih kepada seorang perempuan, digunakanlah ni, namanya ilmu penunduk ni. Nanti perempuan tu ikut cakap dia. Kalau disuka perempuan tu. Sama juga disuka pada lelaki. Kadang dia hantar gambar dekat bomo lah kan. Saya dengar tu kan. Kalau dulu tuan-tuan awal 70-an 60-an orang biasa pergi dekat Bukit Jogera. Kalau tuan-tuan masih biasa dengar lah, orang suka cari satu ilmu namanya ilmu calit nama dia, ilmu dagu. Jadi minyak dagu panggil dia. Minyak dagu ni tuan-tuan dia boleh menundukkan orang lain. Nanti muka dia nampak handsome je, dia calit sekali, perempuan tengok confirm terpikatnya. Ilmu hantu tu ilmu hantu dia gunakan bagi tujuan untuk supaya orang tunduk ikut kemahuan dia. Ikut bang. Itu belum dengar, kita dengar lagi nasi kangkang. Dengar nasi kangkang, tengok laki dia siap mengetih je, laki dia siap mengopi je, laki dia tak nampak rumah. Siap kau bang, aku kangkang kau sekali, tunduk kau kat aku. Dia semua dosa lah besar tuan-tuan puan. Jangan gunalah benda-benda karut marut ni, kotor-kotor ni. Ini penunduk ilmu penunduk ni cukup bahaya. Ada di pasaran ada di pasaran. Jangan ikut aksi ni tuan-tuan berdosa besar tu. Pukau bang. Jangan rasa macam tak ada. Ada baru ni kita tengok viral kan. Dia pergi kompleks, dia belah ni, dia pukau kawan tu, kaunter tu, dia ambil duit macam tu je. Orang kata tak nampak ke CCTV tu? Tapi dah dipukau. Pukau ni guna jin tuan-tuan, guna hantu, istilah hantu lah guna jin. Jangan main jin. Dia kelabu, asapkan mata kita, dia jadi kelabu bang. Nampak? Tak, dia ambil orang tengok dia tu tegak je kaunter tu. Kakak kaunter tu, saya kata kenyanya lah kakak kaunter ni. Nanti dia sedar tengok dia kena bayar habis kan. Oh nyanya, pukau. Dan yang kelimanya santau. Dia bisa dengan santau kan, nyantau makanan lah kan. Saka, benda dengan saka. Saka ni dia boleh turunkan kepada orang lain lagi. Dia sayang ilmu tok nenek dia dulu, nak turun, nak buang begitu saja dekat laut. Sayang, tapi dia guna pakai untuk turunkan kepada orang-orang. Nampak tengok awak ni kan, kau nak aku bagi. Dia boleh turun tu. Kadang dia tepuk lah, macam-macam. Orang yang dengki tuan-tuan dengan kita ni macam-macam dia buat. Jadi ini penyakit yang biasanya berada dalam masyarakat kita orang Melayu lah. Jadi jangan buat sihir tuan-tuan. Sihir ni dosa besar. Dan seterusnya saya nak lajukan sikit. Lari daripada medan peperangan ini kepada mereka yang berjihad. Dia tak boleh berpatah balik. Kalau dia berpatah balik je, maksudnya dia terkena dengan penyakit itu dosa besar. Tu orang Islam tengok apabila dia berjuang ni, berjuang betul, dia tak ada istilah nak gosan balik. Sebab gosan balik ni dosa besar. Itu kita lihat bagaimana sahabat-sahabat kita di Palestin kan, kalau dia berjuang tu dah namanya melangkah aja tu tak patah balik. Dan yang kesemuanya homoseksual. Dan disebut sebagai LGBT. Jangan amal benda ni. Lesbian, LG, gay, LG, bisexual kan. Dengan binatang boleh, dengan semua boleh. Semuanya harus berlaku. Harus berlaku. Yang parah lagi kadang-kadang dengan patung. Patung. Dia order lah. Kalau biasa di Jepun, di Korea, dia buatlah perempuan tu patung yang muka dia memang cantik betul. Sebiji muka. Macam perempuan katakan yang diminat, perempuan begini, dia boleh buat macam tu lah. Sebiji, cantik. Dia boleh simpan dalam almari lah patung kan.
Nak je, halo, good morning. Dia buka almari dia. Dan patung ni pula, dia punya body tu kenyal bang, kenyal. Wow. Bang, pada Jumaat ni bang, jangan kau fikir-fikirkan lah, jangan kau bayang-bayang, kau fikir-fikirkan lah, berdosa benda ni. Kenyal. Bukan pegang ni, keras tu. Dunia hari ni bang, macam-macam. Dia buat alat-alat seks ni macam-macam. Cerita pun ni macam-macam. Akhirnya LGBT dia apa? Transgender berlaku dalam masyarakat. Yang potong alat kelamin tu, habis potong pergi negara sana, pergi negara sini kan. Nah, jadi 4 perkara ini yang disebut oleh tabi'in ini dosa besar. Maknanya kita risau bang saat dia buat amalan baik itu. Itu kita risau sangat. Dan ditambah 2 oleh Imam Sya'rawi. 11. Imam Sya'rawi ni tokoh ulama mutaakhir lah. Ditambah yang ke-11 apa tuan-tuan? Yang ke-11 ialah sumpah palsu. Sumpah palsu. Digunakan nama Allah. Wallahi billahi tallahi saya tak buat benda ni. Tapi hakikatnya dia buat. Mereka yang menggunakan nama Allah untuk menyelamatkan diri dia, nah dia dah terpalit dengan dosa besar ni. Tapi orang Melayu kita kalau kata demi Allah, itu boleh sumpah lagi tuan-tuan. Demi Allah saya tak buat, itu tak jalan ni. Ataupun dia kata sumpah abang tak buat, Piramli kata sumpah abang tak pergi. Sumpah pun tak jalan juga. Yang jalannya ialah wallahi billahi tallahi. Dan yang ke-10, yang ke-12 ni tuan-tuan, iaitu melakukan kefasikan kepada Allah Ta'ala. Dia buat kerja-kerja fasik. Apa makna fasik? Iaitu khurus min ta'atillah, dia keluar daripada larangan Allah, dia keluar daripada had Allah, had agama. Contoh, dia tak solat, dia tak puasa, tak bayar zakat. Orang yang tak solat ini, orang yang tak puasa ini, orang tak bayar zakat ini, dia tergolong daripada golongan orang-orang fasik. Dosa besar. Dosa-dosa besar. Tapi kalau dia menafikan, dia nafikan. Dia kata, mana ada solat dalam Al-Quran? Mana ada puasa-puasa? Semua niat belaka. Jadi mereka yang menyatakan hal yang seumpama itu, semua amal ini kena niat. Maksudnya solat, zakat ataupun puasa, semua dengan niat, tak payah nak gunakan dengan fizikal misalnya. Mereka ini bukan setakat fasik, dia memang betul-betul terkeluar daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi inilah tuan-tuan yang kita sebut tadi, perbuatan-perbuatan yang terlarang ini. Hati-hati dalam kehidupan beribadah ini tuan-tuan, jangan sampai terkena dengan larangan-larangan Allah Ta'ala dalam kehidupan kita. Jadi saya tangguh tuan-tuan, insyaAllah kita akan bertemu next time pada masa-masa yang akan datang. Dan saya tangguh dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.